Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini, Ustazah Syafiqah Nabila binti Razali. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Sebelum itu, jangan lupa ya, baca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita perolehi pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Ustazah pasti dan yakin semua anak didik Ustazah tahu membaca surah Al-Ikhlas. Kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan cuba capai objektif 1 dan 2 sahaja pada sesi kali ini. Yang pertama, menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas, dan yang kedua, menjelaskan tuntutan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Sebagai pengenalan, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 4 ayat. Dan surah ini juga merupakan surah Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah. Baiklah, mari kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Kini kita sambung pula pengenalan surah Al-Ikhlas. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Surah ini juga Allah menunjukkan Allah memiliki sifat kesempurnaan. Ini bagi menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai dan menandinginya. Kini mari kita pelajari terjemahan surah Al-Ikhlas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus samad. yang bermaksud Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. yang bermaksud ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ayat yang keempat, Walam yakul lahu kufuwan ahad. dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Maka inilah keempat-empat terjemahan bagi surah Al-Ikhlas. Kini dah faham terjemahan surah Al-Ikhlas? Baiklah, kita berpindah pula kepada pembelajaran seterusnya, iaitu tuntutan surah Al-Ikhlas, iaitu apakah peranan kita sebagai seorang mukmin yang sejati terhadap keesaan Allah. Bagi kandungan surah Al-Ikhlas ayat yang pertama ialah Islam agama tauhid.
Oleh itu, sebagai seorang mukmin yang sejati, kita perlu meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, kita perlu sentiasa ikhlas dalam solat. Dan yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah. Dan ayat yang kedua pula ialah kandungannya Allah tempat meminta pertolongan. Iaitu sebagai seorang mukmin yang sejati, kita perlu memohon pertolongan hanya pada Allah. Yang kedua, kita perlu menghindari diri kita daripada perasaan putus asa. Yang ketiga, kita perlu bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Ayat yang ketiga pula ialah kandungannya Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita perlu merenung ciptaan Allah dan mengagungkan kekuasaannya. Yang kedua, kita perlu yakin bahawa Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan. Dan yang ketiga, kita perlu mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Bagi kandungan ayat yang keempat pula, Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Iaitu, sebagai seorang mukmin yang sejati, kita perlu meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Yang kedua, kita perlu bersyukur atas segala nikmat kurniaan Allah. Dan yang terakhir sekali, kita perlulah menginsafi kelemahan diri. Oleh itu, kita telah pelajari kedua-dua objektif pembelajaran pada hari ini. Sebagai rumusan, anak-anak, kita perlulah meminta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Semoga dengan perkongsian pada hari ini mampu membentuk anak-anak kepribadian sebagai seorang mukmin. Oleh itu, jika sudah faham, mari kita jawab kuis yang telah disediakan. Baiklah, mari kita jawab kuis di bawah. Ustazah telah meletakkan link bagi kuis ini di bawah video ini. Ini merupakan kod kuis ataupun kod rahsia sebelum menjawab soalan kuis. Oleh itu, pada anak-anak, semoga berjaya dan selamat menjawab. Sekian, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini dimanfaatkan sebaiknya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe video Ustazah ini. Semoga berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.